Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Miza. Okey. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, Okey, alhamdulillah. Okey, boleh saya mula cerita sekarang? boleh. Okey. Hari yang terakhir saya cerita tentang kisah apa? Okey, kisah Nabi. Okey, kisah Nabi Yusuf. Okey, bukan kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Yusuf. Okey, yang terakhir sekali, siapa ingat? Sampai mana saya cerita? Okey, Denny Shazri. Okey, cuba. Denny Shazri dah jawab. Okey, Denny Shazwan. Okey, yang terakhir sekali saya cerita apa? Pasal Nabi Yusuf masuk dalam gigi. Betul tak? Betul ke salah? Okey, betul. Last sekali, yang tadi terakhir saya cerita, Nabi Yusuf, abang-abangnya masukkan dia ke dalam perigi. Tak ada siapa nak selamatkan dia, tak ada orang. Tapi kemudian ada tak orang datang? Okey, ada orang datang, ada kabilah kan? Ada kabilah dagang ni, dia datang, dia selamatkan Nabi Yusuf. Dia kata, wah, comel macam Kahfi. Ya ke? Okey, comel lah kan? Comelnya budak ni. Kalau kita jualnya okey kan, dia kata. Okey. Jadi, Nabi Yusuf ni telah dipelihara, telah dijaga oleh seorang apa? Okey, angkut sikit kakak. Apa? Okey, Nabi Yusuf telah dijaga oleh seorang pembesar di Mesir. Orang kaya ni, orang kaya tu dia beli Yusuf. Okey, dia jaga Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf membesarlah dengan dengan pembesar Mesir ni. Okey, dan Nabi Yusuf seorang yang sangat rajin, dengar cakap, tak lawan cakap mak ayah dia. Mak ayah dia tu pembesar Mesir tu lah kan? Pembesar Mesir tu lah seolah-olah macam mak ayah dia lah kan? Dia rajin buat kerja, seorang pemuda yang sangat bagus sampailah dia besar. Tetapi ada satu kisah yang terjadi menyebabkan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Okey, ada satu kisah yang terjadi disebabkan Nabi Yusuf ni terlalu handsome sangat. Dia terlalu handsome sangat, cantik, handsome. Sedap mata nak tengok ni, sampaikan jadi fitnah. Ada orang yang berhati, ada orang yang dengki, bukan dengki lah, tapi orang tu dia berniat jahat. Okey, berniat jahat. Dia rasa dia nak buat sesuatu yang tak baik. Dia memfitnah Nabi Yusuf. Fitnah Nabi Yusuf. Okey, jadinya fitnah ni disebabkan adanya nafsu. Okey, ada nafsu yang tidak baik terhadap Nabi Yusuf, sehingga kan dia telah memfitnah Nabi Yusuf dan menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Okey, ni saya nak tekankan sedikit. Okey, saya nak tekankan. Okey, kita ni dalam dunia ni banyak fitnah yang akan berlaku. Okey? Dan kita ni jangan jadi orang yang menimbulkan fitnah tu, jangan berniat tidak baik pada orang lain, jangan berniat jahat. Jadi Nabi Yusuf ni terlalu handsome sehingga kan orang lain okey, ada kan sesuatu yang terjadi. Okey, jadi saya tak boleh cerita yang tu, tapi yang pastinya kita ni elakkan diri kita daripada berniat jahat terhadap orang lain. Okey, jadi Nabi Yusuf ni dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang Nabi Yusuf kata? Nabi Yusuf kata kepada pembesar Mesir tadi, Nabi Yusuf kata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi. Apa yang Nabi Yusuf kata? Aku lebih suka kepada penjara daripada aku buat apa yang aku fitnahkan, apa yang difitnahkan kepada aku, daripada aku buat apa yang kamu sangkakan aku buat yang tadi tu, buat jahat tadi. Aku lebih suka masuk ke
dalam penjara. Rabbi sijnu ilayya. Aku lebih suka kepada ahabu ilayya, lebih suka kepada penjara. Jadi Nabi Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Okey, Allah telah mengurniakan satu kelebihan kepada Nabi Yusuf. Okey, surah Yusuf ayat 21. Okey, wa kadzalika makkanna lahu liyusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith. Dan kami telah mengurniakan kelebihan kepada Nabi Yusuf di muka bumi ini, dan kami mengajarkan kepadanya min ta'wilil ahadith. Apa maksudnya? Nabi Yusuf diberi kelebihan min ta'wil ahadith. Apa? Min Nabi Yusuf boleh takwil apa? Nabi Yusuf diberi kelebihan untuk mentakwil mimpi. Mentakwil mimpi ni maksudnya Nabi Yusuf boleh mengertikan mimpi. Kalau kita lah mimpi, awak boleh agak tak apa maksud mimpi tu? Boleh tak? Tak boleh kan? Kita tak nak agak apa maksud mimpi tu. Tapi Nabi Yusuf diberi kelebihan boleh mentakwil mimpi. Maksudnya kalau ada seseorang tu dia mimpi apa-apa, Nabi Yusuf boleh beritahu apa erti sebenar mimpi tersebut. Allah beri kelebihan kan, Allah angkatlah kemuliaan Nabi Yusuf ni, Allah beri kelebihan dia boleh mentakwil mimpi. Jadi ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara tu, Nabi Yusuf dimasukkan dengan dua orang pemuda. Dua orang pemuda ni masuk penjara juga, dan dikatakan bahawa melalui tafsir dikatakan bahawa yang dua orang pemuda yang masuk dengan Nabi Yusuf tu adalah pelayan-pelayan raja, pelayan di istana lah, pelayan di istana. Jadi dua orang ni dia borak-borak dengan Nabi Yusuf kan dalam penjara. Jadi dia kata, wahai pemuda, dia cakap kan dengan Yusuf, wahai pemuda, aku merasakan engkau ini orang yang mulia kan, dengan kelebihan engkau yang boleh mentakwil mimpi. Jadi dua orang ni bagi tahu. Salah seorang ni kata dia mimpi aku memerah anggur. Dan seorang lagi dia berkata, aku bermimpi aku bawa roti, sebungkus roti di atas kepala, dan kemudian ada burung datang makan sebahagian daripada roti itu. Jadi kalau kita secara logiknya, apa maksud mimpi tu? Kan kita rasa biasa kot, tak ada apa-apa. Jadi dia tanya, Yusuf, apa maksud mimpi tu? Sebab kami tahu engkau ni seorang yang Allah kurniakan dengan kelebihan boleh mentakwil mimpi. Jadi mereka bertanya kepada Nabi Yusuf, apakah maksud mimpi tu? Bolehkah engkau memberitahu kami apakah sebenarnya maksud mimpi? Yang seorang ni memegang anggur, yang seorang lagi dia letak roti atas ni, burung makan sebahagian daripada roti tu. Okey, jadi apa yang Nabi Yusuf kata? Apa takwil mimpi yang Nabi Yusuf kata? Okey, Nabi Yusuf kata maksud mimpi kepada dua orang pemuda ini ialah, okey, kamu yang mimpi kamu memerah anggur, kamu yang mimpi kamu memerah anggur ni, sebenarnya kamu ni akan memberi minum anak kepada tuanmu. Kamu akan memberi anak kepada tuanmu. Manakala yang roti dimakan sebahagian juga, dia kata apa? Nanti kamu akan disalib. Kamu tahu apa maksud disalib? Maksudnya macam dia duduk dekat tempat tinggi kan, digantung atas tu, dibunuh, disalib. Macam kalau kamu tengok ada kepala jatuh ke bawah kan, macam dibunuh tu, dan kemudian akan ada burung memakan sebahagian daripada kepala. Itu adalah takwil mimpi Nabi Yusuf kepada dua orang pemuda ini. Jadi dua orang pemuda ini dia keluar dulu tau. Dia keluar dari penjara, Yusuf masih lagi di dalam penjara. Jadi sebelum mereka keluar, Nabi Yusuf kata, jangan lupa keluar saja daripada sini, daripada penjara ini, jangan lupa memberitahu kepada tuanmu tentang keadaanmu. Nabi Yusuf nak suruh selamatkan kan Nabi Yusuf kan, sebab Nabi Yusuf difitnah. Jadi sebab tu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf kata, jangan lupa beritahu kepada tuanmu tentang keadaanmu. Tetapi syaitan menjadikan dua orang pemuda ini lupa, tak ingat tentang keadaan Nabi Yusuf, dan tak ingat pun nak sampaikan kepada tuannya. Sebab mereka kan pelayan-pelayan raja kan, pelayan-pelayan yang beri minum semua. Jadi mereka ni lupa, syaitan telah masuk dan menyebabkan mereka
lupa untuk memberitahu tuan mereka tentang keadaan Nabi Yusuf, dan menyebabkan Nabi Yusuf duduk di dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lah Nabi Yusuf duduk di dalam penjara. Okey. Dan kemudian pada suatu hari Raja Mesir, okey, Raja bermimpi. Okey, Raja ni panggil lah pemuka-pemuka dia. Dia panggil pemuka-pemuka dia. Okey, dia kata, okey, kamu semua dengar sini. Aku nak beritahu kamu, aku bermimpi. Okey, Raja bermimpi, dia kata, aku bermimpi, pelik kau mimpi ni. Mimpi ni 7 ekor lembu gemuk-gemuk, lembu yang makan banyak, gemuk-gemuk tu dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Raja ni kata, mimpi dia ni, lah, apa maksud mimpi ni? 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan kemudian Raja juga nampak dalam mimpinya 7 tangkai gandum yang hijau cantik, yang masak kan cantik, dengan 7 gandum yang kering, yang tak hidup, mati, yang kering. Jadi Raja kata, apa maksud mimpi aku? Jadi dia panggil pemuka-pemuka kan, dekat istana dia panggil, cuba kamu takwil apa erti mimpi ni? Apa erti mimpi? Jadi pemuka-pemuka ni, mimpi kosong je tu, tak ada maksud, macam tu. Sebab dia tak tahu kan, dia tak erti. Sebab kelebihan untuk mentakwil mimpi tadi Allah kurniakan kepada siapa? Nabi Yusuf. Okey, jadi kemudian barulah antara pelayan tu yang tadi keluar dari penjara tadi, dua orang pemuda tadi, antara pelayan di istana. Jadi bila dia tengok, Raja ada mimpi kan? Raja ada mimpi dan Raja tak tahu apa maksud 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Lepas tu nampak ada gandum yang hijau cantik, ada gandum yang kering dah mati. Jadi dua orang pelayan pun teringat, yang tahun-tahun lepas tu, yang waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara tu, ada seorang pemuda bernama Yusuf yang boleh mentakwil mimpi. Yusuf tu kan boleh takwil mimpi. Baharu mereka teringat, yang tadi tu syaitan dah buat mereka lupa kan? Syaitan dah buat mereka lupa dah semua keadaan Nabi Yusuf, tak bagi nak tahu kat tuan dia. Allah baru teringat, ada seorang pemuda yang boleh mentakwil mimpi. Jadi mereka kata dengan Raja, ada seorang yang boleh mentakwil mimpi. Jadi orang berjumpa Nabi Yusuf di dalam penjara. Jadi dia tanya, cerita dekat Nabi Yusuf, Raja mimpi 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk, nak ada gandum hijau, ada gandum yang kering. Kenapa kan 7 tangkai yang gandum yang hijau, 7 tangkai gandum yang kering. Apa yang Nabi Yusuf kata? Nabi Yusuf kan Allah beri kelebihan untuk mentakwil mimpi. Nabi Yusuf kata, kamu nanti akan bercucuk tanam, akan menanam gandum tadi selama 7 tahun. 7 tahun lamanya kamu akan bercucuk tanam, kamu akan menanam gandum itu, dan kemudian kamu hanya ambil sedikit saja untuk makan, dan selebihnya kamu simpan. Kerana apa? 7 tahun berikutnya akan berlaku kemarau, habis semua tak ada makanan, tetapi kamu akan menggunakan gandum yang kamu simpan 7 tahun tadi. Faham? Itu adalah tak faham? Okey, kamu itu jauh Nabi Yusuf dia tahu apa yang akan jadi pada masa yang akan datang. Dia tahu dengan takwil mimpi tadi, erti mimpi tadi dia tahu 7 tahun nanti kamu akan menanam gandum tanpa kamu makan. Kamu ambil sikit je untuk makan. Selalunya kita kalau dah tanam mesti jadi makan kan, makan. Tapi dalam mimpi tu Nabi Yusuf kata 7 tahun ni kamu akan jaga menanam gandum tu tanpa kamu ambil. Kamu ambil sikit je untuk kamu makan. Kemudian 7 tahun kemudian berikutnya akan berlaku di kemarau yang dahsyat sampai tak boleh nak tanam kan. Bila kering ni kita tak boleh tanam kan, mati semua tumbuhan. Tapi dengan asbab menanam 7 tahun tadi, kamu makan 7 tahun yang tak ada air kan, 7 tahun yang kemarau tadi, kamu makan gandum yang kamu dah simpan 7 tahun berikut yang sebelum itu. Okey, faham? Okey, dan kemudian Nabi Yusuf kata, kemudian apa maksud 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering? Okay. Kemudian datang selepas kemarau 7 tahun itu, akan turun hujan selama 7 tahun ini.
akan turun dia hujan. Mula-mula tu disimpan kan, tujuh tahun disimpan gandum. Lepas tu 7 tahun lagi kemarau dia menggunakan gandum yang tadi. Dan kemudian akan turun hujan. Akan turun hujan sehingga apa? Allah akan turun hujan rahmat tu sehingga kan mereka boleh mengenal anggur. Maksudnya apa? Anggur banyak lah kan? Anggur banyak disebabkan hujan tadi. Jadi mereka boleh menanam anggur dan boleh mengerah anggur. Okey, jadi bila Raja dengar, diorang kata ini adalah takwil mimpi daripada Yusuf yang dimasukkan ke dalam penjara tadi. Disebabkan kemuliaan Allah tu kan dia tak boleh mentakwil mimpi. Jadi bila Raja dengar, wow, hebat dia boleh takwil mimpi kan? Bukan semua orang boleh takwil mimpi. Jadi Nabi Yusuf apa yang Raja kata? Waqala al-malik uktuni. Waqala al-malik uktuni. Dan Raja itu berkata, bawa dia kepada aku. Raja kata, ni hebat kan? Bawa dia kepada aku. Aku nak jumpa dah siapa Yusuf ni? Macam kenapa dia boleh mentakwil mimpi? Jadi Raja kata, bawa dia kepada aku. Dia nak jumpa. Hebat Yusuf ni. Mesti ada sesuatu yang hebat lah bagi dia kan? Kenapa dia Allah bagi dia kelebihan untuk mentakwil mimpi? Okey, jadi Nabi Yusuf pun mereka bawa keluar daripada penjara dan bawa jumpa kepada dengan Raja. Raja pun jumpa dengan Nabi Yusuf. Okey. Dan kemudian apabila Raja berjumpa dengan Nabi Yusuf, okey, Raja dah jumpa, Raja kata, hebat kamu Yusuf, hebat, boleh mentakwil mimpi. Jadi bila Raja rasa Nabi Yusuf ni sangat hebat, jadi Raja kata, kamu ni seorang yang berkedudukan tinggi kan, mulia, jadi mesti kamu boleh jadi pemimpin di Mesir ini, boleh jadi pembesar di Mesir ini. Okey, nak katanya hidup Yusuf ni, hidup Nabi Yusuf daripada kecil dibuang di perigi kan, sedih hidup dia abang-abang dia tak sayang dia, abang-abang dia buang dia, cakap dengan ayah dia telah dimakan oleh serigala kan, yang tipu ayah dia kan, sampai ayah dia nangis sedih sebab Yusuf dah tak ada dah dengan dia. Nabi Yusuf ni sedih cerita dia, tapi Allah muliakan kedudukan Nabi Yusuf sehingga kan Nabi Yusuf masuk penjara sedih. Tiba-tiba Raja tengok kelebihan dia boleh mentakwil mimpi tadi. Raja kata, engkau ni seorang yang berkedudukan tinggi, jadi engkau boleh jadi pembesar di Mesir. Jadi awak nak tahu tak? Apa jawatan Nabi Yusuf? Apa jawatan Nabi Yusuf? Okey, Nabi Yusuf ni bila Raja tengok dia hebat macam tu, jadi Nabi Yusuf diberi jawatan sebagai bendahara. Bendahara pada zaman Raja tu lah, Al-Aziz tu. Okey, jadi Nabi Yusuf ni jadilah bendahara, jadi hebat kan? Orang hebat. Daripada dulu kena buang, masuk penjara, bertahun-tahun dalam penjara, tiba-tiba jadi jadi orang hebat. Sebab Allah yang memuliakannya kan? Allah memuliakan Nabi Yusuf. Awak nak tahu tak? Lepas Nabi Yusuf jadi raja tu kan? Jadi raja, dia jumpa balik abang-abang dia nak bunuh dia tu. Dia jumpa balik adik dia yang nama Bunyamin tu. Dia jumpa balik ayah dia Nabi Yusuf, ayah dia Nabi Yaqub. Okey. Nabi Yusuf, ayah dia Nabi Yaqub. Okey, tapi macam mana cara perjumpaannya? Macam mana Allah dah mentakdirkan Nabi Yusuf dapat berjumpa dengan ayahnya Nabi Yaqub. Macam mana cara perjumpaannya? Nanti saya akan sambung pada hari yang berikutnya lah, pada minggu-minggu hadapan. Okey? Okey. So lepas ni kita akan sambung. Boleh? Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.